Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Menurut portal info bencana JKM, jumlah penduduk terjejas di 4 negeri berkurang kepada 9,684 orang. Mereka berlindung di 36 PPS. Kelantan paling ramai, iaitu 9,387 penduduk terjejas. Diikuti Terengganu 112, Pahang 131 dan Johor 54 orang. KKM akan menggunakan SOP menghadapi banjir. Jawatan Kesihatan Negeri Kelantan sebagai tanda aras persediaan fasiliti kesihatan menghadapi bencana alam itu. Menterinya berkata SOP itu akan dikembangkan sebagai satu amalan di negeri-negeri terkesan banjir seperti Terengganu, Johor dan Pahang. Beliau berkata JKNK telah menyediakan SOP mengambil kira keadaan sebelum, semasa dan pasca banjir dalam SOP itu. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan kes COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas banjir di PPS kini di Kelantan terkawal. Setakat ini, hanya 15 kes COVID-19 dikesan di PPS Pasir Mas dan Tanah Merah. Kebanyakan penduduk yang dijangkiti hanya berada pada tahap 1 dan 2 dan ada yang tidak bergejala. Kerajaan Kelantan merakamkan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri atas penyaluran wang ihsan berjumlah RM177.96 juta. Menteri Besarnya berkata keseluruhan terimaan wang ihsan bagi tahun 2023 kepada Kelantan adalah RM217.96 juta. Dalam pada itu, penduduk Kelantan menyambut baik keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM50 juta kepada penduduk terjejas banjir. Setiap keluarga terlibat akan menerima RM1,000 yang akan disalur terus oleh NADMA kepada mereka yang terjejas banjir. JKR mengeluarkan amaran awal tanah runtuh sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Pemantauan melibatkan daerah dan negeri di kawasan sepanjang 5 hingga 10 km dari stesen tolok hujan. 6 lokasi dikategorikan sebagai bahaya termasuk 2 lokasi di daerah Cameron Highlands iaitu kuartus JKR Sungai Burung Berinjang dan Seksyen 15 Jalan Ringlet Sungai Koyan. 2 lagi lokasi di daerah Gua Musang Kelantan masing-masing di Seksyen 60.1 dan Seksyen 66 Jalan Simpang Pulai Gua Musang. Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Kuham memohon maaf berhubung kenyataannya supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUN menggumpal undang-undang Islam. Beliau menyatakan tiada niat untuk campur tangan dalam hal ehwal agama Islam. Justeru, beliau menarik balik kenyataan tersebut. Kerajaan Persekutuan sedia mempertimbangkan bantuan kepada masjid dan surau yang terjejas banjir walaupun institusi berkenaan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya sedia menyalurkan bantuan jika terdapat permohonan diajukan menerusi sahabat agensi di bawah kementerian itu. Seramai 33 anggota Angkatan Tentera Malaysia tampil membantu membersihkan sekolah kebangsaan Kampung Pasir Raja Terengganu terjejas banjir. Ini bagi memastikan para murid dapat belajar dengan selesa pada Selasa ini. Pengerusi Persatuan PIBG meluahkan rasa syukur atas keprihatinan anggota ATM atas bantuan tersebut. Negeri Sembilan bersedia membuka keseluruhan 221 PPS sebagai persiapan menghadapi monsun timur laut. Ia dianggar mampu menampung 68,860 orang penduduk pada satu-satu masa. Pengarah JKM Negeri Sembilan berkata pihaknya kini bersiap siaga dan telah menerima 3,000 pak makanan retort untuk dibekalkan ke setiap PPS yang dibuka. 456 orang petugas JKM kini turut dipersiapkan bagi menghadapi monsun timur laut. Persediaan masyarakat dalam menghadapi monsun timur laut berupaya mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan nyawa. Menurut pengarah GBPM Sarawak, meskipun pihaknya telah mengenal pasti 286 lokasi mudah banjir, masyarakat perlu bertindak awal sebelum pasukan penyelamat tiba di lokasi terjejas.
kesemua aset di 36 balai serta 38 balai serta 1,209 anggota bomba negeri telah bersiap sedia. Waris kepada pekerja yang maut dalam insiden kepala tersepit pada pintu lift di sebuah kompleks beli belah baru-baru ini menerima 2 faedah per kesok. Waris kepada mendiang Artinesh Kumar layak menerima faedah orang tanggungan sepanjang hayat dan faedah pengurusan mayat bernilai RM2,000. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana RM700 juta oleh 2 kerajaan terdahulu. Ia didakwa digunakan untuk iklan dan publiciti bagi menghibahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Pengarah Komunikasi UMNO berkata pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Tapak pada petang Sabtu. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju mengesahkan menerima laporan itu. Sebuah gudang penyimpanan perkakas musnah 80% dalam kejadian kebakaran di Jalan Pematang Janggus dekat Pematang Pauh pada pagi Sabtu. Dalam kejadian itu, 2 pekerja cedera dengan seorang daripadanya 70% melecur. Kebakaran tersebut turut memusnahkan 7 buah kenderaan. Punca kebakaran masih disiasat. Isu penipuan pakej umrah yang berleluasa kebelakangan ini bukan di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Menteri menjelaskan semua syarikat atau agensi menawarkan pakej umrah itu tertakluk kepada akta di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK. MOTAK telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya. Sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024, Kerajaan Negeri menubuhkan paramedik Komuniti Melaka yang bakal ditempatkan di lokasi pelancongan terpilih. Ia bertujuan memberi bantuan kecemasan awal kepada pelancong yang ditimpa sakit sebelum dihantar ke pusat perubatan berhampiran. Dalam hari itu, seramai 500 sukarelawan telah dilatih dan diberikan pengetahuan mengenai lokasi pelancongan menarik dan sejarah Melaka. Di BKL diarah tingkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar ibu negara untuk tangani aktiviti ulat pakaian. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata kegiatan haram itu tidak sepatutnya berlaku. Tindakan tegas perlu diambil terhadap mereka yang terlibat berikutan keluhan daripada orang ramai berhubung isu tersebut di Kuala Lumpur. Malaysia menduduki tempat teratas dalam Petunjuk Ekonomi Islam Global GIEI untuk tahun ke-10 berturut-turut. Menurut Perbadanan Pembangunan Halal HDC yang meletakkan Malaysia di hadapan Arab Saudi, Indonesia dan UAE, pengerusi HDC berkata pencapaian tersebut menunjukkan kemajuan yang mampan dalam ekosistem halal Malaysia sejak penubuhannya pada tahun 2006. Usaha mengemas kini maklumat rakyat Malaysia akan menjadi tumpuan dalam fasa pertama pangkalan data utama PADU yang bakal dilancarkan Selasa ini. Ia diintegrasikan daripada 200 sumber pangkalan data agensi-agensi kerajaan di seluruh negara. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, langkah itu bertujuan menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan subsidi bersasar. Ia sekaligus memastikan agihan bantuan yang lebih seksama, bersasar dan menyeluruh. Sejumlah 1.2 juta pertumbuhan di negara ini telah direkodkan oleh Banci Ekonomi 2023 sejak April hingga 20 Disember lalu. Daripada jumlah itu, 1.09 juta masih aktif beroperasi dengan 87.1% terlibat dalam sektor perkhidmatan. Sementara itu, daripada 1.2 juta pertubuhan, 88.5% dikenal pasti tidak beroperasi, manakala 4.9% telah ditutup. Selangor merekodkan peratusan pertumbuhan aktif tertinggi diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Lim Chee Seng dilantik semula oleh Bank Negara Malaysia BNM sebagai ahli luar Jawatankuasa Dasar Monetary MPC. Pelantikan bagi tempoh 3 tahun itu berkuat kuasa 1 Januari 2024. Beliau yang merupakan ahli luar MPC sejak 1 Januari tahun lalu memulakan kerjaya sebagai ahli ekonomi BNM dan berkhidmat
hampir 11 tahun bersama Bank Pusat. Di bawah akta sama, MPC bertanggungjawab merumuskan dasar monetary serta menetapkan dasar-dasar untuk mengendalikan operasi dasar monetary. Perang di Gaza terus mengganas memasuki minggu ke-13. Tentera Israel terus melakukan serangan dan mengebom wilayah itu walaupun menghadapi tekanan antarabangsa yang semakin meningkat. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 21,507 orang telah terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Serangan terbaru ke atas sebuah rumah di kamp pelarian Nusairat menyebabkan beberapa penduduk terbunuh. 165 warga Palestin terbunuh dan 250 orang cedera akibat serangan Israel dalam tempoh 24 jam yang lalu. Di tebing barat, tentera Israel menembak mati seorang lelaki warga Palestin berhampiran bandar Hebron. Lelaki itu dikenali sebagai Muhammad Masalma. Tentera Israel melepaskan tembakan ke arah Masalma selepas dia cuba memandu kenderaannya ke arah mereka dalam apa yang disifatkan sebagai serangan merempuh. Keganasan di tebing barat meningkat sejak 7 Oktober dengan sekurang-kurangnya 318 rakyat Palestin terbunuh. Ancaman penyakit semakin meningkat di pusat perlindungan sementara di semenanjung Gaza dengan puluhan ribu orang tinggal dalam keadaan bersesak. Jangkitan pernafasan dan cerit-berit adalah antara penyakit paling banyak dilaporkan di pusat perlindungan kecemasan. Kira-kira 180,000 orang menderita jangkitan pernafasan manakala lebih 136,000 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami cerit-berit yang boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat. Terdapat juga lebih 55,000 kes kutu dan kudis. Pengendalian pelarian Rohingya di Indonesia perlu mengutamakan aspek kemanusiaan di samping mengambil kira kepentingan masyarakat setempat. Indonesia belum ratifikasi Konvensyen Geneva 1991 mengenai pelarian. Atas dasar kemanusiaan, Indonesia masih menempatkan pelarian Rohingya buat sementara waktu berdasarkan prinsip non-refoulement yang diiktiraf sebagai undang-undang antarabangsa adat. Kerajaan Indonesia menegaskan pelarian Rohingya hanya akan tinggal sementara di Aceh. Spanyol berjaya menyelamatkan sekumpulan 57 migran yang terkandas di Kepulauan Canary dan membawa mereka ke pelabuhan Arguineguin di Pulau Gran Canaria. Mereka diberikan rawatan perubatan dan selimut di pelabuhan. Lebih 37,000 migran sampai ke Kepulauan Canary dari Afrika Barat menaiki bot usang sehingga 15 Disember. Ia adalah 140%, melebihi tempoh sama pada tahun 2022. Perdana Menteri India Narendra Modi pada Sabtu merasmikan lapangan terbang antarabangsa Maharishi Valmiki di Ayodhya. Lapangan terbang itu dinamakan sempena nama penyair terkenal Valmiki. Perdana Menteri India itu turut merasmikan stesen kereta api dan projek jalan raya di Bandar Terbabit yang terletak kira-kira 135 km dari ibu negeri Uttar Pradesh, Lucknow. Projek yang dilancarkan dan dirasmikan oleh Modi itu dianggarkan bernilai kira-kira $1.9 bilion Amerika. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.